macam tak ada perasaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Alright, dalam video kali ni saya akan sambung kisah daripada Abang Jeff kita tentang pengalaman dia di Labuan, Lahad Datu dan Tawau. Satu perkongsian yang bagi saya amat menyeramkan dan boleh terjadi kepada sesiapa saja, termasuk diri saya. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan sekarang boleh dan tekan notification bell sekali. Dan sesiapa yang nak join grup Telegram saya, boleh join lah. Saya letakkan link dekat bawah. Sebelum kita mulakan, kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tahun 2011, Abang Jeff dengan kawan dia bernama Ijam ditugaskan untuk menghadiri taklimat kerja-kerja di beberapa agensi kerajaan di Labuan. Ini kali pertama Abang Jeff ke sini dan sememangnya dia teruja untuk jadikan Labuan sebagai sebahagian pelan pembangunan perniagaan yang Abang Jeff dan sahabat dia sedang usahakan. Hari pertama, mereka mendarat di lapangan terbang Labuan lebih kurang pukul 12.45. Ada sebuah kereta jabatan jemput dan bawa mereka ke penginapan, sebuah apartmen 3 bilik dekat pusat bandar Labuan yang bersambung dengan sebuah pusat membeli belah. Lepas daftar masuk, mereka rehatkan diri dalam bilik masing-masing sambil tengok keindahan Pulau Labuan dari tingkat 12. Agenda mereka bermula pukul 6 petang. Makan malam dengan pengarah dan bakal rakan niaga mereka dekat sini. Disebabkan kepenatan, mereka tertidur dan Abang Jeff tersedar bila telefon berbunyi. Abang Jeff buka lansir balkoni bilik, gelap. Dia tengok jam, baru pukul 5.30 petang. Rupanya dekat sini dah nak masuk waktu maghrib lah. Lepas selesai makan malam dengan pengarah dan bakar rakan niaga mereka, Abang Jeff dengan Ijam balik ke bilik. Masa lalu dekat koridor tingkat 12 tu, Abang Jeff perasan Ijam ni nampak macam pelik sikit. Dia macam tercari-cari sesuatu. Kejap pusing ke kiri, kejap pusing ke kanan. Bila Abang Jeff tanya kenapa, dia jawab tak ada apa-apa. Cuma apa yang Abang Jeff perasan, masa lalu dekat koridor tu ada satu pintu unit apartmen terbuka luas, tapi tak ada pula orang yang keluar ataupun masuk. Bau harum semerbak bila mereka lalu depan unit apartmen tu. Mungkin Ijam tertunggu-tunggu kelibat siapa yang akan keluar dari pintu apartmen tu kot. Sampai dekat depan pintu, Ijam masih tak nak masuk. Alasan dia nak call wife. Tapi itulah, kalau dia nak call wife, boleh je call dekat ruang tamu apartmen mereka tu. Malas nak fikir, Abang Jeff terus masuk bilik dan nak berendam dalam tak mandi. Baru je nak langkah kaki masuk tak mandi, Abang Jeff terdengar suara Ijam sayup-sayup dekat luar, macam tengah bergaduh. Kejap-kejap menjerit. Tak jadi Abang Jeff nak berendam, dia terus keluar bilik air. Mana Ijam ni? Pintu depan terbuka luas tapi Ijam tak ada. Abang Jeff periksa bilik dia, kosong. Dengan masih bertuala, Abang Jeff periksa koridor dan lalu depan unit apartmen yang harum semerbak tadi. Pintu dah tertutup tapi Abang Jeff jadi keliru. Ni nombor apartmen mereka.
Mana satu yang betul? Abang Jeff terus ketuk pintu apartmen tu. Lama juga dia ketuk. No. Tak ada langsung orang dekat tingkat 12 ni ke? Punyalah kuat dia ketuk sambil terjerit-jerit nama Ijam. Tak ada sesiapa pun yang keluar. Akhirnya Abang Jeff azan kuat-kuat dekat koridor tu. Alhamdulillah, Ijam buka pintu dengan mata yang terkebil-kebil sambil gosok mata tu. Dia tanya Abang Jeff pukul berapa. Kenapa Abang Jeff bertuali dekat koridor ni? Abang Jeff hilang ke si Ijam yang hilang sebenarnya? Masa masuk dalam apartmen tu, memang rasa pelik sangat. Bau hapak dengan bau macam kain lembap. Busuk sangat. Abang Jeff pergi dapur, ambil air dalam cerik elektrik yang dia masak sebelum keluar makan malam tadi. Abang Jeff tuangkan dalam cawan, baca ayatul kursi dan beberapa potong ayat lain. Kemudian dia simbah ke ruang tamu. Alhamdulillah, ruang tamu kembali kepada asal semula. Ijam masih lagi terkebil-kebil dan macam keliru sikit. Abang Jeff sapu air tadi ke muka dia. Alhamdulillah, dia beransur tenang. Dan selesai malam pertama. Besoknya Ijam kejutkan Abang Jeff. Kelang kabut dia, cincin, jam dan beberapa barang dia hilang. Carilah sekeliling apartmen tu. Penat mencari, Abang Jeff turun ke lobi, minta tolong dekat pekerja kaunter tengokkan ada tak rakaman CCTV dekat koridor tingkat 12 tu. Kalau ada orang lain masuk ke unit apartmen mereka. Kemudian Abang Jeff dibawa ke bilik CCTV. Ketua pengawal tanya macam-macam dekat dia sebelum buka rakaman tu. Ada satu rakaman yang Abang Jeff tak berapa nampak dan ketua pengawal macam mengelak untuk ulang balik rakaman tu. Bila Abang Jeff minta ulang balik, dia pergi ke footage lain. Jadi tak nak panjangkan isu, Abang Jeff naik ke tingkat 12 semula. Masa sampai dekat depan pintu, Ijam dah bersiap-siap nak keluar, pergi mesyuarat dekat jabatan kerajaan yang dah ditetapkan pagi ni. Macam tak ada apa-apa yang berlaku pula. Dia siap pakai jam, cincin dan barang-barang yang lain. Pelik sangat ni. Malas nak fikir banyak, Abang Jeff pun bersiap dan teruskan agenda mereka hari kedua di labuan tu. Masa makan tengah hari dengan beberapa pegawai, ada juga yang bertanya kalau ada kejadian pelik dekat apartmen mereka semalam. Abang Jeff dengan Ijam cuma angkat bahu dan geleng kepala. Tak nak panjang-panjangkan kejadian yang berlaku semalam. Selesai kerja untuk hari kedua, perancangannya malam ni nak ajak kawan-kawan dekat labuan makan malam dan berkaraoke. Sebab besoknya mereka akan ke Kota Kinabalu pula. Jadi mereka balik ke apartmen untuk berehat dulu. Balik dari makan malam dan berkaraoke lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Masa berjalan dekat koridor tingkat 12 tu, bulu roma Abang Jeff meremang teramat sangat. Rasa tak sedap hati. Sempat jugalah Abang Jeff perhatikan Ijam yang berjalan dekat depan dia, macam kena pukau. Tak banyak cakap, menonong je berjalan ke pintu apartmen mereka, padahal kunci ada dekat Abang Jeff. Lepas buka pintu, Ijam terus ke bilik dia. Tapi apartmen ni cepat-cepat Abang Jeff buka pintu bilik Ijam. Allah, Abang Jeff tengok Ijam tengah menghadap dinding kaca sambil bercakap dalam bahasa Cina. Abang Jeff terkaku, tak tahu nak buat apa. Dekat pintu sliding kaca dalam bilik Ijam tu ada bayangan yang amat menyeramkan. Nampak jelas sangat hantu perempuan Cina siap pakai cheongsam warna merah. Abang Jeff mula panik. Dia kuatkan semangat dan terus laungkan azan sekuat hati. Mengucap panjang Abang Jeff. Gangguan ni bukan sembarangan. Abang Jeff semakin lemah, kaki menggigil, kedua tangan ditekuk ke muka dan terus pingsan. Abang Jeff sedar bila pegawai yang ditugaskan jemput dan hantar mereka ke jeti kejutkan mereka. Katanya pintu apartmen terbuka dan mereka tidur dalam unit apartmen sebelah. Aduh. Abang Jeff pun perasan rasanya dia buka pintu unit apartmen mereka semalam, tapi bila masuk ke dalam, lain, bukan apartmen yang mereka sewa. Dalamnya macam rumah lama, penuh dengan perabot yang dah lusuh dan kusam. Tapi sedar dia pingsan, elok pula susunan perabot dan sama dengan apartmen yang mereka sewa tu. Tak banyak cakap, Abang Jeff suruh Ijam kemas barang dan suruh pegawai tu tunggu kejap. Dalam perjalanan ke jeti tu, barulah pegawai tu cakap yang sebelum-sebelum ni memang ada yang kena ganggu, tapi tak seteruk yang mereka kena. Kemungkinan yang ganggu mereka tu roh perempuan Cina mati bunuh diri dulu. Tak jauh mana pun jeti dengan apartmen yang mereka sewa tu, tapi kalau boleh memang tak nak tengok dah bangunan tu. Macam ada yang melambai. Mereka teruskan kerja di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kudat tanpa gangguan. Alhamdulillah. Kemudian ke Lahad Datu pula. Hari pertama di Lahad Batu, bila sampai memang dah gelap sangat. Jadi kawan Abang Jeff
cadangkan mereka tinggal semalam dekat banglo dia. Rugi katanya nak duduk hotel sebab bayarannya sama sehari. Rumah keluarga kawan Abang Jeff ni dekat bandar tapi kilang bagi dia banglo dekat dalam ladang. Pangkat sebagai pengurus kilang sawit melayakkan dia untuk dapat kemudahan tu. Memandangkan tak ada sekolah dan kedai serta kemudahan lain, kawan Abang Jeff ni beli rumah teres dekat bandar untuk keluarga dia. Perjalanan dari bandar Lahad Datu ke kawasan ladang ambil masa juga. Dekat sejam ikut laluan betar dan jalan bengkak-bengkok dan 45 minit jalan tanah merah. Memandangkan baru pertama kali jejakkan kaki ke Lahad Datu ni, mereka ikutkan je. Tapi bila masuk ke dalam ladang tu, perasaan menyesal mula timbul. Menyesal sangat. Kalau duduk dekat bandar banyak kemudahan dan banyak aktiviti boleh dibuat, tapi dah duduk dalam ladang, apa nak buatnya Jop? Laluan ke dalam pun dah menyeramkan, apa lagi bila sampai dekat banglo tu. Nama kawan Abang Jeff ni Siva, bukan nama sebenar tau. Memang bangsa India, tapi Abang Jeff dah anggap dia macam abang, macam adik-beradik. Sampai Ijam pun terkejut bila Abang Jeff bagi tahu Siva panggil kedua orang tua Abang Jeff ni Papa dan Mama. Masa majlis perkahwinan Siva dengan bini dia orang Kadazan diuruskan oleh keluarga Abang Jeff dekat Kuala Lumpur. Sampai depan pagar banglo dalam ladang tu, mereka dah mula rasa lain. Yelah, pagar dia bukan automatik. Dah lah hujan renyai-renyai, cahaya sama-sama je. Ijam cakap dia ada nampak benda dekat belakang pokok mangga dalam kawasan banglo tu masa Siva nak buka pagar. Sebenarnya Abang Jeff pun nampak juga, tapi dia diamkan je. Banglo ni dapat bekalan elektrik dari generator kilang yang berdekatan. Nak kata dekat, tak jugalah, tapi bolehlah dengar bila mesin-mesin kilang sawit tu beroperasi. Bila dah masuk dalam, mereka cari tempat masing-masing untuk rehatkan badan. Abang Jeff dekat sofa yang berbentuk L, Ijam tidur atas tilam yang terletak dekat bahagian ruang tengah antara hall dengan dapur. Siva pula awal-awal dah masuk master bedroom dia. Dari luar, banglo ni macam rumah kampung biasa, tapi dekat dalam Siva dah renovate jadi moden sikit. Siap ada mini bar dan mini karaoke, tapi 70% lantai dia ditinggikan dengan papan sebab Siva cakap kalau hujan air kadang-kadang naik. Ada dua bilik. Bilik utama dekat tengah-tengah laluan ke dapur dan bilik kedua dekat belakang sebelah tandas dan bilik air. Bilik air dan tandas asing-asing. Bilik belakang tu ada tandas sendiri. Sebahagian ceiling ni terbuka dengan bilik air dekat luar tu. Baru nak duduk, tiba-tiba lampu terpadam. Abang Jeff dengan Ijam terkejut. Cari lighter masing-masing, nyalakan. Gelap betul. Kemudian Siva keluar bilik dengan lampu solo. Dia cakap ni dah biasa jadi. Generator dekat kilang kena padamkan dalam 15 minit. Panik juga mereka. Dah lah besok mereka kena present kerja dekat pejabat kerajaan dekat Lahad Datu tu. Terganggu waktu rehat mereka. Abang Jeff ni pula jenis kena membuang dulu sebelum tidur. Tak senang duduk dia bila keadaan gelap gelita macam ni. Sementara tunggu bekalan elektrik pulih, Abang Jeff dengan Ijam berborak dalam gelap sambil isap rokok. Lepas sebatang, lepas sebatang. Siva dah berdengkur dah. Cuaca memang sejuk walaupun tak ada elektrik sebab dekat luar masih hujan renyai-renyai lagi. Bilik elektrik dah pulih dan lampu pun menyala. Alamak, mana Ijam ni? Dengan siapa aku borak sambil isap rokok tadi? Nak menjerit, tak terkeluar suara. Abang Jeff terus berdiri cari Ijam. Elok je dia tidur atas tilam dekat ruang tengah tu. Abang Jeff presis isteri tu. Memang banyak pun rokok. Kemudian Abang Jeff kejut Ijam sebab rasa tak puas hati sangat. Terkebil-kebil Ijam bangun, tanya kenapa kejutkan dia. Dengan Siva sekali Abang Jeff kejutkan. Ijam terkejut, Siva lagi terkejut. Tambah terkejut bila Siva tengok mangkuk kaci hiasan atas meja dia penuh dengan puntung rokok. Rumah dia patutnya kawasan larangan merokok. Abang Jeff ajak Ijam dengan Siva tidur dekat luar sekali dengan dia. Siva buat tak tahu terus masuk bilik dia. Tak lama lepas tu Abang Jeff ke tandas dekat dapur buang hajat. Kena buang juga sebab seharian tak membuang. Abang Jeff tinggalkan Ijam dekat ruang tamu. Masa tu Abang Jeff perasan Ijam mamai lagi, tapi dekat jari dia rokok masih menyala. Satu lagi tabiat Abang Jeff, masa membuang dia suka baca surat khabar. Tengah bilik-bilik surat khabar tu Abang Jeff terdengar bilik air sebelah. Dalam bilik belakang tu kan ada air, ada bilik air kan. Bunyi air dalam lubang tandas laju. Mula-mula Abang Jeff buat tak tahu je sebab mungkin Ijam guna tandas tu buang air kecil ke apa. Tapi lama pula dia buang air kecilnya. Air masih tak berhenti lagi. Tiba-tiba Abang Jeff terdengar suara orang berdiam. Jelas suaranya.
suara si Ijam. Lega sikit dia. Abang Jeff sambung ajak semula. Bilik air sebelah dah sunyi lepas Ijam tekan flash tak lama lepas dia berdehan tadi. Tapi tak dengar pula pintu bilik atau pintu bilik air sebelah ni dibuka atau ditutup. Padahal masa Abang Jeff ke tandas tadi, bilik belakang tu tertutup. Abang Jeff keluar dari tandas, terus ke ruang tamu. Tengok Ijam dah berdengkur atas sofa. Pelik, tapi disebabkan kepala pun dah berat, memang tak fikir apa-apa dah. Terus Abang Jeff tidur. Bangun-bangun Siva kejutkan. Abang Jeff tertidur atas tilam ruang tengah, Ijam pula tidur dekat bilik belakang. Siva siap tanya, kenapa Abang Jeff tidur dekat ruang tu dan Ijam dekat bilik belakang? Mereka gilingkan kepala. Kacau betul banglo ni. Lepas mandi dan bersiap, Siva suruh makan. Sarapan dah disiapkan. Ada maid rupanya, perempuan agak berumur, bukan Melayu. Bahasa Sabah dia pekat sangat, ada slang Filipin. Abang Jeff perkenalkan diri pada maid tu lah sambil borak-borak dan bertanya tinggal dekat mana, umur berapa, lama kerja dengan Tuan Siva ni dan macam-macam lagi lah. Tapi jawapan dia susah nak faham. Ayat last dia, kenapa tuan? Tuan kena ganggu ke? Macam tahu-tahu pula dia. Abang Jeff terus tanya, banglo ni ada penunggu ke? Dia cakap, bukan penunggu, cuma abang besar. Dia selalu melintas dalam rumah ni, selalu ganggu dia buat kerja, bising-bising, pecahkan piring. Tergamam juga Abang Jeff masa tu, tapi dia buat tak tahu je lah. Lepas sarapan, mereka mulakan perjalanan. Dalam perjalanan ke bandar untuk sesi presentation di Jabatan Kerajaan, Abang Jeff tanya Ijam, kenapa lama sangat dia kencing dalam bilik air belakang tu? Ijam cakap, dia langsung tak pergi tandas. Siva macam tak terkejut, siap bagi tahu lagi. Kecil punya hal lah brother. Abang Jeff dengan Ijam tak senang duduk jadinya. Bila dah sampai, Siva suruh call dia kalau dah siap presentation nanti. Dia pendekkan cerita. Lepas berbincang dengan Ijam, mereka tak nak tidur lagi dekat banglo tu malam ni. Jadi lepas sesi presentation, Abang Jeff dah tempah hotel yang tak jauh dari pejabat kerajaan tu, hotel tepi laut, berdekatan dengan sampan-sampan milik bajau laut. Tapi barang-barang mereka masih ada lagi dekat banglo tu. Nak tak nak, Abang Jeff call Siva, bagi tahu dia plan mereka hari ni. Dia cakap okey, tapi Siva suruh mereka ikut dia sekali ambil barang dekat banglo tu lah. Memandangkan hari masih awal lagi, mereka pun balik ke banglo lepas makan tengah hari dekat bandar. Masa sampai dekat banglo, jam dah lebih kurang pukul 3.30 petang. Masih cerah lagi, tapi suasana dia memang menyeramkan. Masuk-masuk je banglo tu, rasa macam ada mata yang tengah memati. Maid masih buat kerja dekat luar dapur. Abang Jeff perhatikan maid ni macam pelik sikit. Dia bercakap sorang-sorang dekat pokok mangga semalam. Kemudian Siva suruh mereka tunggu kejap sebab ada emergency dekat kilang. Ada mesin rosak katanya. Tapi cepat-cepat Abang Jeff tolak. Jadi Siva terpaksa bawa mereka ke kilang sawit dan tunggu dia siapkan kerja. Dalam perjalanan ke hotel, barulah Siva bagi tahu kenapa dia tak bawa family dia duduk sekali. Menurut Siva, sebelum dia duduk banglo tu dan sebelum dia dilantik jadi pengurus kilang, ada pengurus lain yang duduk dekat banglo tu, satu family, orang Filipin yang dah menetap lama dekat Sabah ni. Pengurus ni ada belia saka yang jaga dia satu keluarga. Bila pengurus tu letak jawatan tanpa sebab, banglo tu terbiar lama tanpa penghuni dan kemungkinan saka tu masih ada dekat situ. Mungkin dekat pokok yang Abang Jeff dengan Ijam nampak benda semalam tu. Masa Siva berpindah, dia terpaksa renovate seluruh ruang dalaman sebab hampir keseluruhan ruang dalam banglo tu hancur macam kena bom, kata Siva. Panjang lebar Siva cerita sampai berdengkur si Ijam tu. Malamnya mereka dapat berehat dengan aman dekat hotel tepi laut dan tak jauh dari bandar Lahad Datu. Terpaksa ambil bilik asing-asing sebab tak sanggup dengan Ijam berdengkur. Paginya mereka naik land cruise ke Tawau. Perjalanan dari Lahad Datu ke bandar Tawau ambil masa lebih kurang 2 ke 3 jam. Hotel penginapan mereka bersebelahan dengan komplek membeli belah. Mereka check in di tingkat paling atas. Kali ni memang Abang Jeff sendiri yang nak kongsi bilik sebab banyak yang nak dibincangkan dengan Ijam. Sampai bilik, benda pertama yang Abang Jeff cari ialah tingkap. Pemandangan dia memang puas hati. Kemudian mereka berehat sementara tunggu seorang kawan datang nak bawa mereka minum petang dekat hotel lain. Tak sedar, tertidur juga mereka. Pintu bilik kena ketuk kuat, macam nak runtuh pintu tu. Kawan Abang Jeff yang tinggal dekat Tawau tercegat sebaik saja Abang Jeff buka pintu. Dia masuk dalam bilik dan suruh mereka tukar hotel. Katanya kenapa ambil hotel ni, kenapa tingkat ni, macam-macam lagi dia cakap. Abang Jeff yang masih mamai bingung lah. Manalah tahu hotel apa yang bagus dekat Tawau ni. Malas nak gaduh-gaduh dengan si Don ni. Nama kawan Abang Jeff tu Don, bukan nama sebenar tau. Abang Jeff cakap tak apalah,
dah bayar dan dah buat appointment dengan pegawai kerajaan untuk sarapan sekali besok dekat hotel ni. Dan hotel ni pun staf mereka dekat KL yang uruskan. Kemudian mereka pun keluar pergi minum petang dan terus makan malam dekat hotel tengah Bandar Tawau. Balik hotel lebih kurang pukul 11 malam dan memang penat sangat dah masa tu. Mereka lalu dekat koridor menghala ke bilik. Rasa dah lain macam. Semua pintu bilik hotel yang menghala ke bilik mereka terbuka. Abang Jeff perasan ada 2-3 bilik macam ada orang, tapi kenapa pintu terbuka dan tak ada suara yang keluar dari setiap bilik yang terbuka tu? Sunyi sepi je. Kalau ada staf hotel atau room service yang tengah bersihkan bilik, mesti ada troli dekat luar bilik yang terbuka tu. Tapi ni tak ada. Atau kalau ada maintenance staff yang tengah buat kerja, mesti ada suara orang. Ni sunyi je. Masuk je bilik, tingkap bilik mereka terbuka seluas-luasnya. Nasib baik tak hujan. Tapi siapa pula yang buka tingkap tadi? Sebab Abang Jeff yang last keluar bilik tadi dan memang yakin tingkap dah tutup. Ijam terus ke bilik air. Keluar dari bilik air, menonong je terus pergi ke katil. Tak banyak cakap. Macam biasa, Abang Jeff membuang apa yang patut sambil belik surat khabar dekat bilik air. Tiba-tiba bulu tengkuk Abang Jeff meremang. Dia terasa macam ada benda tengah tarik dan hembus nafas panjang dekat belakang dia. Bunyi dengusan terasa dekat sangat dengan telinga dia. Nak toleh belakang, leher Abang Jeff macam kena cekam. Tak boleh bergerak. Abang Jeff terus tutup mata, genggam tangan dan takbir sekuat hati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tiba-tiba ada benda hitam lalu depan mata Abang Jeff, masuk ke dinding. Tak pasti apa benda tu, tapi bau dia busuk sangat. Bau hanyir. Cepat-cepat Abang Jeff sarung tuala dan keluar dari bilik air. Tengok, Ijam elok je berdengkur. Sebelum tidur, Abang Jeff solat isyak dan baca apa yang patut untuk elak dari diganggu dan pastikan sebelum tidur tingkap dan pintu dah ditutup dan dikunci dengan kemas. Dah pastikan semuanya okey, baru je Abang Jeff nak baring atas tilam, terdengar pula bunyi guli. Seretan perabot yang bising dekat tingkat atas. Malas nak layan, Abang Jeff tarik selimut dan tidur. Dalam tidur tu makin galak pula bunyi guli, seretan perabot dan macam-macam bunyi lagi. Tak tenang nak tidur. Abang Jeff beranikan diri, buka mata, turunkan selimut. Terkejut Abang Jeff sampai terjatuh dari katil bila dia tengok tingkap terbuka seluas-luasnya. Angin dari luar menerjah masuk sekuat-kuatnya sampai langsir macam nak tercabut. Ijam boleh berdengkur lagi. Abang Jeff kejutkan dia, kemudian laungkan azan sampai angin reda. Dia tengok Ijam masih tak bangun tidur lagi, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Masa ni Abang Jeff tak pasti yang dengan dia ni Ijam atau entiti lain, sebab dia macam tak ada perasaan langsung. Dia boleh buka mata je, lepas tu sambung balik tidur. Lepas reda ribut dekat tingkap tu, masih lagi terdengar bunyi guli dan menyeret dekat tingkat atas. Sekali-sekala dia keluarkan bunyi yang agak menyeramkan dan bau hanyir yang amat menusuk hidung. Abang Jeff terduduk atas katil, tak tahu nak buat apa dah. Kemudian dia capai telefon hotel, call reception. Lama juga baru receptionist tu angkat phone. Abang Jeff tanyalah siapa duduk kat tingkat atas tu. Staf hotel tu jawab macam terketa-keta. Dia cakap Abang Jeff punya bilik tu tingkat paling atas, dah tak ada tingkat atas dah. Memang Abang Jeff tahu tingkat dia tingkat paling atas sekali, tapi kalau ada tingkat lain yang staff tu tahu. Lepas letak telefon, Abang Jeff kejut Ijam, ajak dia turun. Kali ni Abang Jeff kejut Ijam guna air. Dia simbah air dekat muka Ijam. Dengan selamba dia bangun sambil mengomel seorang-seorang. Nampak macam Ijam betul-betul dah sedar. Dia gosok-gosok mata, suruh Abang Jeff bertenang. Abang Jeff bersuara, "Bertenang? Aku macam nak mampus kena kacau, kau suruh aku bertenang." "Relax lah, ni aku nak bagi tahu lah ni." Menurut Ijam, hotel ni memang keras. Masuk-masuk semalam pun si Don dah bagi tahu. Tapi Abang Jeff nak juga duduk sini, hadap je lah. Lagi pun Ijam tak tidur pun semalam, nak tengok Abang Jeff boleh hadap ke tak benda ni. Mula-mula dia tengok Abang Jeff relax je. Dia tahu Abang Jeff ada ilmu, cuma kena asah lagi. Semua bilik dekat tingkat ni memang ada isi. Sebab tu Abang Jeff nampak pintu bilik semua terbuka. Sebenarnya Ijam tak nampak bilik-bilik tu terbuka. Abang Jeff seorang je yang nampak. Sambil nyalakan rokok, Ijam keluarkan satu benda macam serbuk. Dia tabur serbuk tu atas bara rokok. Asap berkepul-kepul keluar dan bau kemenyan semerbak keluar dari kepulan asap tu. Tergamam juga Abang Jeff bila Ijam ceritakan panjang lebar tu, dan lagi tergamam bila dia perasap kemenyan tu. Sebab apa yang Ijam buat ni macam apa yang pernah Abang Jeff buat dulu masa bujang-bujang.
Arwah Ungku Sani selalu kemenyankan bilik dan rumah Abang Jeff dengan cara macam ni. Suruh dia nyalakan rokok, tabur sebut kemenyan dan bawa pusing ke semua arah. Kata Ungku Sani, ianya adalah pendinding diri dan untuk jaga keselamatan rumah. Zikir tu kena amalkan sekali dengan asap kemenyan. Abang Jeff tak pernah amalkan pun. Kemudian Abang Jeff masuk bilik air nak cuci muka. Pintu bilik air pula tertutup dengan sendiri, macam kena hempas. Bam! Nampak dengan jelas tangan berbulu dekat tirai tak mandi. Jelas sangat, macam makhluk tu nak tunjukkan diri dia. Kali ni Abang Jeff dapat rasakan rasa takut tu dah kurang sebab Ijam mungkin boleh bantu. Mana yang patut. Abang Jeff azan kuat-kuat lagi sekali dalam bilik air tu. Ijam buka pintu bilik air. Terus perasaan kemenyan yang masih terbakar dekat rokok dia tu. Zas! Memang jelas makhluk tu masuk ke dinding, tapi masih tak pasti apa benda yang berbulu tu. Tinggalkan bau yang amat busuk sampai terasa loya tekak. Abang Jeff tengok jam, dah pukul 5 lebih pagi. Lepas tu cepat-cepat Abang Jeff buka tingkap. Tak tahan dengan bau kemenyan, ambil udara segar pula. Kedengaran sayup-sayup suara azan subuh berkumandang. Abang Jeff terus ambil wudu, ajak Ijam solat subuh sekali. Alhamdulillah, rasanya dah tak ada apa dah hari ni. Meeting cuma dekat kafe hotel ni dalam pukul 2 petang. Flight ke KL lebih kurang pukul 7.45 malam. Jadi mereka ada masa untuk berehat. Lepas solat subuh, Abang Jeff tertidur sebab kepenatan. Dalam tengah hari tu, Ijam kejutkan Abang Jeff suruh bersiap dan boleh packing sekali. Lepas meeting tengah hari, boleh check out terus katanya. Mereka balik KL dengan 1001 persoalan. Okey, itu dia kisah yang dikongsikan oleh Abang Jeff kita. Macam mana dengan kisah dia kali ni? Seram kan? Kalau jadi dekat saya, tak tahulah nak hadap macam mana. Abang Jeff ni macam Abang J juga. Cuma Abang Jeff ni banyak gangguan penampakan. Abang J pula cerita dia banyak ke arah misteri. Apa-apa pun, saya suka baca kisah Abang Jeff dengan Abang J ni. Bila pertama kali baca, terus tertarik nak kongsi pada sahabat saya semua. Baiklah, bagi sesiapa yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Dan pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya, link ada dekat bawah juga. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa. Tahun 2011, Abang Jeff lepas daftar masuk, mereka lihatkan malam terbelit-belit lah lidah. Abang Jeff 3, 2, 1. Abang Jeff dengan Ijam cuma angkat 3, 2, 1. Tak lama lepas tu Abang Jeff ke tandas. Tak lama lepas tu Abang Jeff ke tandas sebelah. 3, 2, 1. Tak lama lepas tu Abang Jeff tandas ke belah. 3, 2, 1. Tak lama lepas tu Abang Jeff 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak lama lepas tu 3, 2, 1. Tak lama lepas tu Abang Jeff Ijam terus ke bilik air. Keluar dari bilik air, menonong je terus ke bilik. Ijam terus keluar. Cepat-cepat Abang Jeff keluar. Cepat-cepat Abang Jeff sarung tuala dan keluar bilik. Bila dia tengok, tingkap terbuka seluas-luasnya. Angin dari laut. Laut pula. 3, 2, 1. Macam tak ada perasaan. Dalam tengah hari tu, Ijam kejutkan dia suruh bersiap dan boleh packing sekali lah. Lepas meeting tengah hari tu, boleh check out terus katanya.